قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayatnya memberikan tuangan masa kita sama-sama duduk mendengar tazkirah dalam tempoh 30 minit ini. Mudah-mudahan ianya menjadikan satu titik mentajdiddkan, memperbarui setiap niat, setiap azam dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita melanjutkan tazkirah kita ini, saya memperkenalkan diri saya dulu kerana buat pertama kali datang di tempat tuan-tuan. Nama Johari bin Muhammad Som, berasal daripada kampung Parit Raja Darat, Jalan Datuk Haji Kusai, Muar, Johor. Mendapat pendidikan di dalam negara maupun dan juga di luar negara, dan mengakhirkan pengajian di Madrasah Darul Mustafa Tarim Hadramaut, dan kini bertugas sebagai antara tetangga pengajar di sebuah madrasah Al-Yamani, Kampung Baru, Kuala Lumpur pada siangnya. Adapun pada malamnya sebagai penceramah bebas, dan juga ada program bersama anak-anak muda, yakni diberi nama Kelas Malam Anak Muda, yang bermula daripada pukul 11 malam sampailah pukul 1. Pengajian bertelaki kitab. Hari Isnin dengan Quran, hari Selasa dengan fiqh, hari Rabu tauhid dan tasawuf, dan hari Khamisnya bahasa Arab. Alhamdulillah, budak-budak muda dah semangat untuk belajar. Itu satu nikmat bagi kita, yang mana mudah-mudahan mereka lah yang membela menaikkan agama di akhir zaman ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, jemaah tuan-tuan nampaknya ramai walaupun sudah berada fasa yang kedua dan dah masuk fasa yang ketiga. Ramai pada 4 rakaat lah. Tak tahu lepas-lepas ni. Walau bagaimanapun, di dalam kita melumba beramal soleh ini, apabila didengar tentang kelebihan amal, motivasi rangsangan daripada penceramah-penceramah, guru-guru, menggerakkan kita untuk beramal soleh. Tetapi malam ini kita nak postmortem sikit tentang amal-amal kita ini. Tuan-tuan yang mulia, Allah SWT jadikan makhluk ini, ciptaannya, berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kamu itu berpasang-pasangan. Kalaulah bumi itu pasangannya langit, baru sempurna, berbumbungkan langit. Kalau siang pasangannya malam, baru sempurna. Kalau siang saja, malam saja. Siang kita bekerja, malam kita berehat, beramal soleh, baru sempurna. Kalau musim panas dan musim sejuknya, baru sempurna. Kalau sihat pasangannya apa? Sakit, baru sempurna. Bukankah rukun iman itu yang keenam, baik buruk datang daripada Allah? Kenapa mengeluh? Kenapa mengeluh? Yang mengeluh tu bukan tak solat, bukan tak pergi haji, bukan tak berumrah, bukan tak bersedekah, bukan tak puasa, tetapi lantaran masalah tauhidnya. Tak mengenal Allah. Tak mengenal Allah. Beramal tapi tak mengenal Allah. Ayat Quran yang mengatakan, surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau lah kami minta pertolongan. Boleh saja di segi grammarnya tata bahasa Arab itu dibaca na'budullaha,
Lulus, cara buat ayat tu lulus. Ada fa'il, maf'ul. Perbuatan, pembuat, lepas tu objek yang kena buat. Na'budullah, kami sembah akan Allah. Betul ayat tu. Na'budullah, kami sembah Allah. Tetapi Allah tak baca demikian. Allah baca iyyaka, akan engkau. Engkau tu siapa engkau tu? Allah. Na'budu, kami sembah. Maka di sini telah memberi isyarat, pertanda bahawa iyyaka, engkau tu, Allah tu, kenal Allah baru sah sembah. Di segi pandangan ilmu tauhid, awaluddin, kata Arif Billah, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Macam mana sembah tak kenal Allah? Sembah siapa sekarang ni? Bersedekah tak kenal Allah. Ibadat untuk siapa? Jadi tuan-tuan mulia, kalaulah namanya buah ada kulit, pasangan dia apa? Baru sempurna. Kulit durian cantik, kulitnya buka-buka tak ada isi, hampa. Kalau isi saja tanpa kulit pun tak jadi juga. Isi letak atas, di luar, atas piring, lama-lama rosak, masam, busuk, tidak ada yang jaganya tu, kulit tak ada. Jadi pasangan kulit tu isi tu pasangannya kulit. Namanya manusia, ada jasad, pasangannya apa? Roh. Syariat pasangannya apa? Syariat pasangannya apa? Hakikat. Sekarang masalah kita, syariat kita, solat kita, haji kita tidak ada hakikat. Roh tak ada, roh. Semayang tapi roh tak ada. Khusyuk tak ada. Di sinilah ketandusannya, kemarauannya masalah kerohanian kita. Sebab itu tidak heranlah orang solat mengumpat tak? Mengumpat. AJK dakwah, AJK surau, hari-hari datang semayang ni menganjurkan pegang-pegang keagamaan, bertelingkah tak? Terlingkah. Berlaku di mana tempat pun. Baik surau, baik masjid, baik jemaah dalam dakwah, jemaah dalam parti Islam sebagainya, bertelingkah. Masalahnya apa sekarang ni? Bukan tak solat. Bukan tak puasa. Tetapi dalam amal ibadat tu ada bermasalah. Sekarang ini orang ibadat, orang agama tidak ada akhlak. Macam mana nak ada akhlak? Ada ilmu, tak ada akhlak. Ada amal, tak ada akhlak. Apa masalahnya di sini sebenarnya? Kopiah atas kepala, pakai serban, pakai jubah, usung kitab tauhid, usung kitab tasawuf. Tadi ustaz mengajar maghrib, kena sabar. Dalil Qurannya innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah tu bersama orang sabar. Ganjaran orang sabar ni masuk syurga Allah Taala. Kitab masih melekat bawah ketiak. Cium ketiak bau kitab, cium kitab bau ketiak. Saking yang belajar agama tu. Keluar pintu masjid, dekat tangga selipar hilang. Celaka betul. Siapa pula yang ambil selipar aku? Mana akhlak orang berilmu? Mana dia? Mana ni akhlak orang yang beramal, yang semayang sah pertama, sah kedua, yang berbuatkan ganjaran Allah Ta'ala 27 kali ganda tu? Mana dia? Mana akhlak? Tak ada akhlak. Kaki berdiri depan Allah, tahajud, qiyamul lail. Siang kucing curi ikan seko, disepak ni kucing. Mana akhlak orang beramal? Mana dia? Tak ada. Orang solat mengumpat, orang solat memfitnah, ghibah. Orang solat puasa tapi cakap lucah. Akhlak tak ada. Maupun ilmu, memang belajar juga. Dengar ustaz mengajar. Ustaz mengajar terhangguk-hangguk, faham, semua faham, tapi tak ada amalan praktikal, tak ada. Inilah masalahnya. Apa masalah sebenarnya? Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh solat itu mencegah fahsyat dan munkar. Bermakna kalau orang itu solat je,
habis dah, memang warak sungguh, soleh sungguh dah. Sebab apa? Terkeluar kemungkaran, kemaksiatan daripada diri dia. Terkeluar habis dengan solat tu sendiri. Tetapi kita lihat orang solat bermasalah. Orang solat, isteri lambat pecahkan air batu dia. Tinggal 3 minit nak berpuasa. Sirap bandung, leci, cincau, selasih dah siap dah. Cuma air batu tak siap lagi. Mana air batu ni? Allah, bengap betul lah. Orang solat tu kan tak solat. Tua makin lambat buat kerja. Anak nak. Mana akhlak orang solat? Orang puasa tak ada. Tu. Zikirnya hari-hari bodoh betul lah itu. Orang perempuan dalam bodoh-bodoh pun kacau air. Hidangkan air, lambat berdoh. Semua bodoh. Itu zikir dia. Dia tuan-tuan mulia, sebenarnya bukan amal yang boleh membentuk akhlak. Dan antara itu tauhid. Hakikat itu sendiri. Amalan nak kena ada hakikat, syariat kena ada hakikat. Pasangan dia baru sempurna. Kita semayang tak ada hakikat. Yang kita semayang sekarang ni, imam baca surah panjang. Panjang sangat Pak Imam. Hantar mesej surat layang, imam baca panjang. Imam pun sabar jugalah, tanggungjawab, orang komplain terima. Kemudian imam pun baca surah pendek. Maghrib, isyak, subuh, rakaat pertama lepas Fatihah inna a'tayna, rakaat kedua qul Allah. Makmum semayang pendek sangat Pak Imam. Kalau begitu baik aku je jadi Pak Imam. Mana dia tu, nampak tak? Penyakit. Tengah-tengah semayang terasa panas, jeling kipas. Tok siap pun satu hal juga, petiklah kipas kan. Masih berkata-kata, tidak menghadap pada Allah. Semayang kita tak bersama Allah, tidak ada hakikat. Sebab itu semayang itu tidak boleh mengubah seseorang itu, tak boleh mengubah. Selipar dia hilang, dia ambil selipar orang pula tu. Kena pula selipar ustaz pula tu. Ustaz pun tak ada hakikat. Ustaz kata, ini aku malas dah ceramah kat pajam ni, hilang selipar. Pelitang datang selipar aku hilang dah. Ustaz pun sama juga. Ilmu-ilmu dah, amal-amal dah, tapi akhlak tak ada. Semua akhlak tak ada. Kenapa? Kerana tauhid ni lemah. Tak mengenal Allah. Di tuan-tuan dan tempoh sedikit ini saya nak kita sama-sama betulkan kompas kita, cara kita memandang. Cincin tak bergerak. Bila dipakaikan di jari, nampak cincin bergerak lah. Jangan tersalah pandang. Yang manakah yang bergerak? Cincin kah? Jari kah? Yang bergeraknya mana? Jari lah yang bergerak. Jari menggerakkan cincin. Bermakna cincin tu digerakkan jari. Jubah digantung di dinding, dipakai tuannya. Nampak macam jubah bergerak. Jangan tersalah pandang. Bukan jubah yang bergerak, tetapi jubah digerakkan tuannya. Sekarang fokuskan. Pak Mat turun rumah, bergerak ke masjid. Jangan tersalah pandang. Pak Mat kena bergerak? Bukan. Tetapi Pak Mat digerakkan Allah. Apakah ucapannya pada muazzin ketika mana dia mengazankan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Ucapannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Apa itu la haula? Tiada daya nak tolak maksiat, wala quwwata, tiada kekuatan nak buat taat, illa melainkan billah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, Pak Mat tak boleh pergi ke masjid. Kita sendiri tak boleh bangun. Sebab itu dalam pengajian sifat 20, sekarang dah hilang dah pengajian sifat 20 sekarang ni. Orang tu dulu mengaji, tapi menghafal, bukan mengaji, bukan meresapi. Dia menghafal saja.
Cuba kita hayati 7 sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam. Ulama menyebutkan bahawa pengajian kitab sifat 20 itulah permulaan ilmu makrifat mengenal Allah. Qudrat, bicara tentang kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Allah. Kuasa lawannya apa? Lemah. Lemah tu sifat siapa? Sifat kita lemah. Iradah, berkehendak. Berkehendak sifat Allah. Yang digagahi, disusun, diatur tu sifat siapa? Sifat kita. Ilmun, mengetahui, itu sifat Allah. Lawannya ilmu itu mengetahui, itu jahil. Jahil itu sifat siapa? Sifat kita. Sebab itu kalau seseorang mempunyai ilmu, dia tak nampak ilmu itu ilmu Allah, dia nampak ilmu dia, takabur, ujub. Sombong dengan ilmu dia. Jumpa orang jahil nak berdebat dia. Dengan orang jahil nak berdebat. Memang dia banyak ilmu, Quran, hadis semua ada. Jahil dia debat habis-habisan, terduduk orang tu. Sombong, ego. Haya, hidupnya sifat siapa hidup? Sifat Allah. Huwal hayyul qayyum. Dia hidup, tidak akan mati. Dialah dirinya sendirinya. Hidup lawannya apa? Mati. Mati itu sifat siapa? Sifat kita. Basar, melihat, sifat Allah. Buta, sifat kita. Melihat, mendengar, sifat Allah. Pekak, sifat kita. Berkata-kata, sifat Allah. Bisu itu sifat kita. Sekarang kita menghayati. Ada kita bergerak daripada rumah ke masjid, ke surau ini, yang menggerakkan Allah. Sebab tadi kata lemah. Lemah ni mana boleh bergerak? Macam orang stroke, mana boleh bergerak? Lemah. Mayat tak boleh bergerak. Mati, sifat kita mati. Bermakna bila kita bangun saja qiyam, rasakan, datangkan feelingnya, zauqnya. Aku dibangunkan Allah. Bila kita mata melihat tempat sujud, diperlihatkan Allah. Bila kita mendengar imam baca Fatihah surah, diperdengarkan Allah. Nafas kita turun naik, diperhidupkan Allah. Kita baca Fatihah, faham makna-maknanya, diperilmukan Allah. Semua datang daripada Allah. Tidak ada satu perkara pun sama ada baik atau buruk terlepas daripada genggaman Allah. Tak ada. Sebab itu amalan kita jadi ujub. Bila kita bangun malam, kita nampak diri kita. Tak nampak Allah, nampak diri kita. Aku ibadat, bangun malam. Yang kita nampak orang lain tidur. Bila kita bersedekah, yang kita nampak orang lain kedekut. Bila kita berjihad, yang kita nampak orang lain takut. Bila kita berdakwah, yang kita nampak orang lain diam, tak ambil tahu. Bila kita lah tombangkan lembu, lapah lembu, agihkan lembu, yang kita nampak ejekan lain balik tidur malas. Bila kita buat 8, kita kata orang buat 20, riak. Bila kita buat 20 rakaat tarawih, kita kata orang buat 8, malas. Tetapi hati tak pernah memandang Allah. Ini ada katakan sibuk dengan amal tapi tak sibuk dengan Allah. Sebab itu akhlak orang beramal tak berubah. Panah baran, hasad, dengki. Bukan tak pergi haji umrah, pergi. Anak jiran, 2 orang perempuan heret beg. Kemana ni? Kita nak pergi universiti, makcik. Oh, gitu. Yang ni adiknya, kita nak pergi kolej Islam. Ya ke? Tapi orang perempuan ni darjah tinggi-tinggi pun ke dapur juga kan? Kenapa cakap begitu? Sebab hasad. Hasad. Anak orang masuk universiti, anak dia masuk serenti. Anak orang masuk kolej, dia masuk 7E anak dia. Itu hasad. Tak tenang hidup. Kita kalau bangun malam, semput. Terus telefon ambulan. Sakit. Cari hospitalnya, cari doktor, cari ubat dia. Tapi sekarang ni sakit di hati ini, sakit di sini, 40 tahun tak nak ubat. Tak jumpa doktor, tak jumpa pakarnya, tak jumpa hospital, tak jumpa ubat. Bertambah sakit, bertambah sakit, bertambah sakit. Hasad, dengki. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Sesungguhnya hasad itu memakan, membinasakan segala amal kebajikan bagaikan api memakan kayu api. Itu satu penyakit. Orang berilmu berhasad dengan orang berilmu. Orang kaya berhasad dengan orang kaya.
Orang miskin pun hasad orang miskin. Orang miskin hasad orang kaya. Jadi penyakit kesemuanya. Kerana apa? Kerana dalam ibadat tidak memandang Allah. Apabila kita bicarakan tentang amalan itu kena ikhlas, kena khusyuk. Ikhlas, khusyuk, akhlak baik, kesemuanya itulah natijah, kesan daripada sesuatu proses. Nak datangkan khusyuk, kena lakukan proses tersebut. Nak datangkan ikhlas, kena lakukan proses tersebut. Baru terhasilnya ikhlas, baru terhasilnya khusyuk. Apakah proses tersebut? Proses tersebut ialah syuhud, mata hati hanya memandang ke arah Allah semata-mata. Ini yang dikatakan maqam ihsan. Nak kata ihsan itu apa dia? An ta'budullah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah Ta'ala bagaikan rasakan seolah-olah kamu memandang dia. Inilah musyahadah, syuhud, memandang pada Allah. Apabila kita berdiri, yang kata Allahu Akbar, yang kita nampak Allah gerakkan kita. Kita tak nampak cincin itu yang bergerak, tapi cincin digerakkan jari. Kita tak nampak kita bergerak, tapi kita ini digerakkan Allah. Kita diperlakukan Allah. Barulah kata ikhlas. Ikhlas dia suci, hening, bersih, jernih, tak berabuk sikit pun. Hanya Allah. Cuba kita lafazkan niat-niat ibadat. Macam niat kita beribadat. Niat solat, niat mandi, niat itu dan ini sebagainya. Hujungnya apa kata dia? Lillahi ta'ala. Saya ada puasa esok hari, lillahi ta'ala. Mandi wajib, mandi sunat, lillahi ta'ala. Wuduk, lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala. Tidak ada kata usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lil jannatil firdaus. Tak ada. Kerana syurga firdaus tak ada, tapi kerana Allah. Jadi apabila kita baca kitab-kitab fadail a'mal untuk merangsang kita, baca hadis, baca Quran, ada ayat-ayat merangsang kita supaya beramal. Itu sebagai satu rangsangan untuk kita beramal. Ketika tengah beramal, hanya Allah, fokus pada Allah, pandang pada Allah. An ta'budullah ka'annaka tarah. 2 rakaat walaupun sekalipun, sunat sekalipun, pandang pada Allah. Apabila kita memandang pada Allah, kita tak terganggu dengan imam baca salah. Ni dah, imam baca salah. Itu pun lupa Pak Imam. Kenapa? Kamu sibuk dengan Allah lah. Ingatkan ke, lupa ke, itu Allah Ta'ala punya kerja tu. Tuan-tuan mulia, kita boleh ingat Allah tak? Mana boleh? Tadi dia kata la haula wala quwata illa billah, tak ada. Menguatkan lagi dalil, hujah, mengatakan kita tak mampu ingat Allah. Apa dia? Nabi mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Kita tak mampu ingat Allah. Ketika mana saat kita mengingat Allah dalam semayang ataupun dalam zikir, dalam gerak-geri kita teringat Allah di kali itu, ketika sakit ingat Allah di kali itu, pada hakikatnya Allah lah yang sedang memperingatkan dirinya di dalam diri hamba, lantas hamba pun mengingati Allah. Buang kuasa diri, jangan nampak diri, beramallah, jangan sampai ternampak diri. Tetapi diri ini diperlakukan Allah. Inilah hakikat amal. Barulah berubah perangai kita dengan akhlak yang mulia, sebab sentiasa menatap pada Allah. Sekarang kita semayang tak ada feeling. Bicara kita tadilah menyentuh tentang tauhid sufi, tauhid zauqi, tauhid zauq, ada feeling. Tauhid syuhud, memandang pada Allah. Bukan tauhid yang kita pelajari wujud kidam baqa' hanya tersangkut di akal sahaja. Ilmu tempat sangkut di akal. Kalau akal dipanggil tauhid akli, teori saja. Allah wujud, Allah mengetahui, Allah melihat, itu saja. Tapi dalam dia kata Allah tahu, Allah melihat, mengumpat juga. Kerana apa? Tauhid teori yang selama ini dipelajari tidak masuk ke sini. Sekarang kita kena pindahkan tauhid yang mengatakan Allah tu wujud, itu memang benar Allah wujudnya di sini. Apabila kita bergerak, terasa kewujudan Allah. Contoh nak mudahkan faham. Kita bawa kereta laju 1718 lagi. Kawan sebelah sana, orang sebelah sana jalan tu, kita dapat 118, 80 tinggal. Kenapa? Usah-usah juga atas jembatan, bawah jembatan tak nampak pun. Kat bawah pokok bunga tak ada. Dalam longkang tak ada. Tapi kenapa perlahan?
Sebab merasai kewujudannya. Faham? Sebab itu perlahan, slow. Merasai kewujudan itu ada. Walaupun sangkaan kita salah. Sebenarnya kawan tu, bas kan selalu dia lawan dengan bas belakang dia tu. Nah, kita perasaan-perasaan macam orang buat kita pun slow. Terasa kewujudannya, tu slow tu. Kalau kita boleh rasa begitu, kenapa dengan Allah tidak begitu? Kenapa dalam semayang kita tak merasa kewujudan Allah? Mengeluh memanjang. Pak Imam hari itu maghrib, lepas baca Fatihah, bawa surah Yasin. Rakaat pertama. Rakaat kedua, lepas Fatihah, Tabarakal ladzi. Dalam hati kata, Pak Imam buang terbiat. Memang betul, 2 hari lepas tu Pak Imam pun meninggal. Berkata-kata, kenapa tak pandang pada semua perbuatan Allah? Ni tak. Daripada pagi tadi cerita seposin. Zuhur cerita seposin. Maghrib cerita seposin. Angkat takbir Allahu Akbar, seposin. Kenapa seposin? Kerana seposin naik, seposin mengganggu kita. Kenapa? Kenapa seposin? Pandang pada Allah. Tuan-tuan yang mulia, makhluk dan ciptaan ini semuanya adalah lukisan Allah. Allah lah pelukisnya. Dia nak corakkan apa saja terpulang pada dia. Hitamkan ke, putihkan dia, terpulanglah. Dan kita hidup kan begini. Ada hitam, ada putih. Hitam itu hidup dengan gelombang dosa, dengan maksiat, kejahilan agama. Putih itu dengan amal soleh, dengan ilmu, dengan zikir dan sebagainya. Hidup kita begitulah. Berpasang-pasangan, hitam putih itu pasangannya. Rajin, pasangannya malas. Ya, ada rajin, ada malas kita ni. On off dalam ibadat. Pada hakikat sebenarnya, di sisi pandangan sufi, tsunami, pembunuhan satu kampung, gempa bumi, puting beliung, kebakaran, tenggelam, itu tak dianggap balak besar lagi. Balak yang besar itu ialah hati melupai Allah, badan lesu dalam beribadat. Itulah balak yang paling besar tertimpa pada umat ini. Itulah balak paling besar. Tak dianggap bergempa bumi balak besar, tak. Tapi hati yang ada tidak ingat Allah, kekuatan yang ada lesu beribadat. Itulah balak yang paling besar. Maka di situ diharapkan dengan kita punya motivasi atau tazkirah pada malam ini dapat bangkit semula dalam membetulkan ibadat kita, supaya mata hati menatap pada Allah, merasa kewujudan Allah di setiap masa dan keadaan di mana jua kita berada, dalam solat ataupun luar solat. Hanya semayang yang menjiwai tauhid sahajalah yang boleh mencegah fahsyat dan mungkar. Kalau digesa-gesa, di rotan-rotan anak-anak, bandan-banduan diarahkan supaya semayang, tak jadi juga. Tapi kena tanamkan, betulkan tauhid di sini. Menjiwai, mengenal Allah. Saya tutupkan tazkirah kita ini dengan 4 perkara yang perlu diketahui. Inilah cara kita berinteraksi dengan Allah setiap hari. Apabila mendapat nikmat, cara kita berinteraksi dengan Allah, syukur. Hari-hari dapat nikmat. Apabila kita terkena balak, cara kita bermuamalah, bergaul dengan Allah, berinteraksi dengan Allah Ta'ala, sabar. Ketiga, apabila kita dapat beramal ketaatan, rasakan itu adalah anugerah Allah, bukan daripada daya kuasa kita. La haula wala quwata illa billah. Barulah tidak ada ruang-ruang riak, sum'ah, ujub, takabur masuk, mengganggu, merosakkan amal kita. Boleh orang beragama, orang beramal berubah akhlaknya. Dan yang keempat, namanya manusia itu selain daripada Nabi pasti melakukan dosa. Apabila terjatuh dalam lembah kemaksiatan dan kemungkaran, cara kita berinteraksi dengan Allah, segera bertaubat, jangan tangguh-tangguhkan. Inilah 4 perkara.
dapat nikmat kita syukur, kena balak kita sabar, dapat buat taat rasakan itu anugerah Allah, terkena maksiat mungkar segera bertaubat. Maka kata ulama, kalau beginilah cara kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala setiap hari demikian, tak mustahil duduk dalam kota yang penuh maksiat sekalipun, dengan kecanggihan, kemodenan yang ada sekalipun, tak mustahil akan munculnya, lahirnya wali Allah. Walaupun pagi petang ni duduk di pasar, tetapi hati dia bersama Allah. Dengan 4 keadaan ini, dapat nikmat, dia bersyukur, dia kena balak, dia sabar, dapat buat taat rasa itu anugerah Allah, terkena maksiat mungkar, segera bertaubat, duduk di pasar pun menjadi wali Allah. Sebab apa? Hati sentiasa berinteraksi dengan Allah. Tapi kita sekarang ni dalam surau tak jadi wali Allah. Bergaduh, hasad, dengki, kata mengata, penyakit orang beramal. Kerana apa? Sebab ibadat syariatnya itu tiada hakikat. Jadi kena cari dia punya pasangan yang menyempurnakan syariat itu, hakikatnya perlu diiringkan. Mudah Allah beri kita kekuatan, taufik untuk kita amalkan apa yang telah kita muzakarahkan ini. InsyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana qul du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi. Bismillahirrahmanirrahim.